pada 9 hari bulan Oktober, hari Sabtu, 2 Sabtu yang lalu, apabila Perdana Menteri Ismail Sabri telah mengumumkan kononnya kerajaan akan menubuhkan 3 jawatan kuasa Jemaah Menteri bagi tujuan 3 isu, iaitu pertama, isu adib, kedua, isu kandungan buku memoir bekas Peguam Negara Tommy Thomas, dan yang ketiga adalah isu Batu Putih Petera Berangka. Sebelum saya menguraikan isu Batu Putih Petera Berangka ni, saya nak katakan dengan tegas bahawa ketiga-tiga penubuhan ketiga-tiga jawatan kuasa untuk ketiga-tiga isu ni adalah tidak berasas sama sekali oleh kerajaan ini atas beberapa sebab. Yang pertama, kerajaan ini adalah kerajaan lantikan. Ismail Sabri bukannya kerajaan dipilih. Dan baginda Tuanku Yang di-Pertuan Agong melantik Ismail Sabri seperti mana yang dapat dilihat melalui titah-titah baginda Tuanku atas satu sebab, iaitu untuk menentukan adanya kestabilan politik tanpa perlu adanya pilihan raya, untuk membolehkan kerajaan fokuskan kepada isu kesejahteraan rakyat dan kelangsungan sosioekonomi tatkala COVID-19. Tidak ada sebab lain. Jadi sepatutnya kerajaan dilantik, sama ada kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin pada 1 Mac 2020 ataupun kerajaan Ismail Sabri 21 Ogos 2021 ini, wajib khususkan kepada isu tersebut. Bukan isu-isu yang menjadi peri penting kepada sebuah kerajaan yang dipilih. Tidak ada gunanya untuk masuk campur perkara-perkara yang terdahulu yang bukan demi kelangsungan kesejahteraan rakyat atas tujuan mana awak dilantik. Pada asasnya, Batu Putih ini adalah suatu pertikaian antara bangsa di antara negara Malaysia dan negara Singapura. Berkaitan bukan satu batu, 3 batu. Dan kalau nak dipanggil sebagai pulau pun tidak begitu berasas, sebab ia masih belum mencangkupi elemen-elemen untuk dipanggil pulau. Sebab itu dipanggil Batu Putih. Keduanya adalah Batu Tengah dan yang ketiganya adalah Pesisir Selatan ataupun Tebing Selatan. Now, ketiga-tiga batu ini pertikaiannya bermula apabila kedua-dua negara telah bersetuju untuk membawa soal hak milik bidang kuasa batu-batu ini ke Mahkamah Antarabangsa yang dipanggil ICJ, International Court of Justice. Dan sebenarnya pertikaian di ICJ telah pun selesai dengan keputusan pada 23 hari bulan Mei 2008. Mahkamah ICJ telah pun membuat keputusan di atas majoriti 12 lawan 4 untuk memberikan Batu Putih di atas konsep undang-undang antarabangsa, dan keterangan-keterangan ditampilkan oleh kedua-dua pihak. Batu Putih diserahkan di bawah bidang kuasa Singapura. Tetapi mungkin rakyat tidak tahu bahawa Batu Tengah telah diserahkan kepada Malaysia. Dan tentang Tebing Selatan ataupun the Southern Reach, Mahkamah telah menentukan isu hak milik itu tidak ditentukan dalam pertikaian itu. Jadi dari sudut keputusannya, Malaysia tidak kalah semua. Ianya adalah satu sama dan seri dalam bahasa mudahnya. Itu yang pertama. Yang keduanya, antara sebab yang kita dikatakan tidak berjaya membuktikan bahawa Batu Putih itu adalah milik Malaysia adalah beberapa keterangan yang kononnya hendak disandarkan oleh kerajaan yang diwakili Peguam Negara Gani Patael pada masa itu, iaitu sebelum 2008. Beliau telah pun menghujahkan atas dasar beberapa dokumen yang tidak dapat ditampilkan, melibatkan surat-surat kerajaan negeri Johor kepada Singapura yang bertarikh terlewat adalah 1953. Tapi bagi pihak ICJ, dengan atau tanpa surat tersebut pun tidak membuktikan bahawa Malaysia mempunyai hak milik di atas Batu Putih. Dan Singapura didapati telah melakukan pelbagai aktiviti-aktiviti yang melambangkan dan membuktikan mereka mempunyai hak ke atas pulau tersebut pada masa itu.
Walau apa sekalipun, dari segi undang-undang ICJ, dalam keadaan mana-mana pihak yang tidak berpuas hati dengan mana-mana keputusan ICJ, jika terdapat keterangan baru. Now, keterangan baru bermaksud keterangan baru dari segi perundangan, bukan keterangan baru dari segi bahasa Melayu baru. Kalau mencapai elemen-elemen keterangan baru, maka suatu semakan, bukan rayuan. Sebab keputusan ICJ adalah muktamad. Tapi kalau ada keterangan baru dalam tempoh tertentu, maka ianya boleh dibangkitkan melalui semakan untuk diputuskan semula oleh ICJ. Pada masa itu, Peguam Negara Malaysia adalah Apandi Ali. Dan Apandi Ali berpendapat pada masa itu bahawa memandangkan mereka telah kononnya memperolehi akses kepada dokumen-dokumen tahun 1953 dan sebagainya. Kerana bagi saya, dari segi perundangan, ini adalah bercanggah dengan prinsip kepentingan konflik of interest. Apandi Ali yang telah memfailkan semakan. Semestinya Apandi Ali terjejas dengan penarikan balik semakan. Sekarang Apandi Ali yang mempengerusikan jawatan kuasa untuk mengkaji isu Petra Branca. Bukankah ini contoh terburuk tentang konflik of interest? Sepatutnya pihak yang neutral dilantik. Pihak pakar, sama ada daripada Kementerian Luar Negara ataupun Jabatan Peguam Negara mahupun para akademik, jika pun nak tubuhkan jawatan kuasa. Tapi pelantikan Apandi Ali membuktikan dan menzahirkan kerajaan Ismail Sabri yang tidak berhak untuk melihat kepada isu-isu polisi berpanjangan, memandangkan ianya bukan kerajaan terpilih tapi kerajaan terlantik. Bagi saya ini menzahirkan satu keadaan niat jahat yang sepatutnya tidak lagi menjadi adat urus tadbir negara Malaysia.